Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizi bin Cetlah. Saya bernombor matrik D2021-1098537. Hari ini saya ingin membentangkan tentang rancangan pengajaran harian ataupun lesson plan yang bertajuk Sistem Saraf. Yang rancangan pengajaran harian ini disediakan oleh saya sendiri, dan jom kita saksikan. Baiklah, secara overviewnya ataupun secara keseluruhannya, kita dapat lihat bahawa kita akan mempelajari tentang 4.4 dan 4.5, iaitu sinaps dan transmisi impas, maafkan saya, dan persimpangan saraf otot. Jadi jom kita saksikan secara lanjut mengenai dua topik ini. Jadi kita ke sesi fasa pengenalan ataupun set indikasi, di mana kita akan melakukan aktiviti petang eating. Aktiviti petang eating ini akan dilakukan di mana kita akan menguji kemahiran murid, di mana mereka akan menjawab soalan di atas kertas sebak yang diberikan oleh guru, dan juga guru akan membahagi kumpulan masing-masing, dan mereka akan menjawab soalan di atas kertas sebak dan juga membentangkan jawapan mereka mengikut kreativiti masing-masing, mengikut soalan yang diberikan oleh guru. Jadi kita ke sesi aktiviti 1, di mana fasa perkembangan. Baiklah, kita ke sesi fasa perkembangan, iaitu aktiviti pertama, aktiviti Rayleigh Robin. Fokus aktiviti Rayleigh Robin ini ialah untuk kita mengetahui definisi sinaps, dan aktiviti ini juga akan menguji murid untuk mereka mengetahui tentang apa itu sinaps dan apa yang sinaps buat. Jadi seperti yang kita tahu, sinaps ini sinaps ni ada dua, iaitu sinaps kimia dan sinaps elektrik. Sinaps kimia ini penghantaran impas melalui bahan kimia, iaitu kita panggil neurotransmitter. Manakala sinaps elektrik pula iaitu penghantaran impas melalui arus elektrik daripada sel lain ke sel lain. Maksud sinaps ni ialah pertemuan khusus antara neuron penerima dan neuron transmisi. Jadi untuk tahu lebih lanjut apakah proses transmisi, apakah proses sinaps ini, jom kita ke fasa perkembangan, iaitu aktiviti yang kedua. Baiklah, sedikit penerangan tentang aktiviti Rayleigh Robin, iaitu aktiviti ini akan dilakukan apabila guru menanyakan soalan secara lisan kepada murid, dan murid juga perlu menjawab soalan guru tersebut, dan melalui soalan itu guru akan menilai jawapan yang diberikan oleh murid, dan guru akan memastikan jawapan yang diberikan oleh murid itu tepat ataupun tidak melalui rujukan yang diberikan. Baiklah, kita ke fasa perkembangan, iaitu aktiviti kedua, teamwork web. Fokus aktiviti ini ialah untuk menerangkan tentang proses transmisi impas dari neuron ke neuron. Sedikit penerangan tentang proses transmisi impas ini, di mana apabila arus elektrik sampai ke bonggol sinaps, ia akan merangsang vesikel sinaps untuk mengeluarkan sejenis bahan kimia yang dipanggil neurotransmitter. Dan neurotransmitter ini akan merentasi ruang sinaps, di mana kita akan dapat lihat di gambar rajah ruang sinaps itu yang dipanggil synaptic cleft ataupun cleft synaptic, dan ia akan bergabung dengan dendrit penerima, ataupun di dendrit penerima itu kita ada reseptor spesifik protein di dendrit penerima itu, supaya neuron dapat berjalan dengan lancar dengan satu hala sahaja. Jadi secara itu itulah secara overviewnya proses transmisi impas dari neuron ke neuron berlaku. Baiklah, kita ke aktiviti yang ketiga, ialah gallery work. Aktiviti ini, fokus aktiviti ini untuk mengenal pasti persimpangan saraf otot, dan cara permainan aktiviti ini ialah guru akan memaparkan video, membahagikan kumpulan dan meminta murid untuk menerangkan fungsi dan maksud saraf otot, di mana murid akan membentangkan kertas pembentangan, dan di atas kertas pembentangan itu murid perlu menyatakan maksud dan fungsi setiap bahagian saraf otot tersebut di dalam kertas sebak, dan murid juga perlu menampilkan kertas sebak tersebut di setiap dinding kelas, supaya rakan-rakan yang lain dapat melihat jawapan-jawapan mengikut kreativiti masing-masing. Dan murid daripada kumpulan lain perlulah memberi komen ataupun menyatakan pendapat mereka sendiri dengan meletakkan sticky note pada kertas sebak yang ditampal pada setiap dinding di dalam kelas. Jadi itu cara permainan gallery walk yang mengenal pasti persimpangan saraf otot ini.
Baiklah, kita ke aktiviti yang terakhir, di mana aktiviti yang keempat iaitu aktiviti Redi Robin. Fokus untuk aktiviti ini ialah merumuskan tentang proses transmisi impas daripada neuron motor ke otot rangka. Dan cara permainan aktiviti ini sama seperti aktiviti 1, di mana guru akan memberikan soalan secara lisan dan murid akan bergila-gila setiap kumpulan mengikut kreativiti masing-masing menjawab soalan yang diberikan oleh guru berkenaan topik ini. Jadi, sedikit penerangan tentang persimpangan saraf otak ini. Persimpangan saraf otak ini, prosesnya berlaku apabila berlakunya muscle contraction, di mana muscle kita kontrak. Dan apabila action potential ini bergerak turun ke axon terminal, action potential ini akan merangsang pembukaan voltage gated channel calcium ion. Dan voltage gated calcium ion ini akan terbuka dan dia akan membenarkan calcium ion untuk meresap masuk ke dalam axon terminal. Dan calcium ion ini di dalam axon terminal akan merangsang synaptic vesicle untuk bercantum dengan presynaptic membrane dekat axon terminal. Dan dengan cara bercantum itu, presynaptic membrane dekat axon terminal ni dia dapat meriliskan neurotransmitter merentasi synaptic cleft. Apabila neurotransmitter yang dibebaskan melalui merentasi synaptic cleft ataupun cleft synaptic, neurotransmitter ini akan bind kepada reseptor sodium ion channel, iaitu reseptor dekat sodium gated channel itu. Dan apabila dia dah bind, dia akan menyebabkan sodium ion channel itu untuk terbuka dan membenarkan sodium ion untuk meresap ke dalam sarcolemma dan akan menyebabkan terhasilnya action potential yang baru ke dalam masa fiber kita ataupun fiber masa kita. Dan itu juga berlakunya muscle contraction pada waktu itu. Baiklah, kita ke bahagian penilaian, di mana bahagian penilaian ini kita akan dapat menguji kefahaman murid dan juga kita dapat mengetahui apakah kelemahan mereka, apakah di mana mereka tidak faham. Dan di sesi penilaian ini kita membuat dua latihan offline dan latihan online, di mana dua soalan ini ialah soalan yang berbeza-beza dan dua soalan ini mempunyai tahap kesukaran yang berbeza-beza. Jadi kita ke part last kali, iaitu part last kali. Jadi kita ke sesi terakhir, iaitu bahagian refleksi, di mana bahagian refleksi ini kita mengetahui kelemahan murid, kita juga mengetahui di mana mereka tidak faham, dan juga kita cuba untuk membantu sedaya upaya kita untuk mereka dapat memahami apa yang dipelajari. Dan juga sesi refleksi ini juga kita akan mengadakan sedikit kelas tambahan, sedikit kurs tambahan, dan mereka juga dibimbing oleh rakan-rakan mereka yang mempunyai result yang bagus, mempunyai keputusan yang bagus, dan mereka juga dapat membimbing rakan yang melemah untuk mempunyai satu tahap kesefahaman tentang subjek ini ataupun tentang topik ini.